Sebelum bersama Inisia Dolus di Kota Kinabalu, antara tumpuan dari negeri di bawah bayu, penghargaan untuk rakyat, petunjuk asas ekonomi negara yang kukuh. Juga mesej keselamatan digital disampaikan secara berkesan. Silakan. Ya, baik. Otto, Kerajaan Negeri yakin pengumuman penghargaan untuk rakyat bertunjuk kepada asas ekonomi negara yang kukuh di bawah Kerajaan Madani. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menerusi kenyataan menyambut baik inisiatif berteraskan rakyat. Perdana Menteri benar-benar mengambil berat dengan kepentingan rakyat. Bantuan sekali beri RM100 kepada semua warga negara Malaysia berusia 18 tahun ke atas serta perluasan jualan rahmah madani ke setiap kawasan Dewan Undangan Negeri berita baik untuk rakyat. Ketua Menteri turut menyambut baik penurunan harga petrol RON 95 dan pengisytiharan 15 September sebagai cuti umum pengiktirafan Kerajaan Persekutuan kepada kepentingan Hari Istimewa untuk seluruh negara. Pastinya pengumuman Perdana Menteri mengenai 15 September sebagai Hari Kelepasan Am Tambahan sempena sambutan Hari Malaysia tahun ini disambut positif. Menghabiskan masa lagi dengan family, itulah lebih penting. Dan selain itu boleh melawat keluarga ke di kampung ke, dan ataupun melakukan perkara-perkara seperti bersukan dan juga melakukan hari keluarga. Okey, cuti tambahan ini memberikan kami peluang sebagai guru untuk menambah rehat yang setelah membuat kerja sepanjang minggu, dan ada cuti tambahan pada hari Isnin ini kami berpeluang untuk stay di rumah bersama-sama dengan anak-anak kami. Thank you PM. Mungkin bercadang pada masa itu untuk bercuti di tempat yang tidak pernah saya pergi. Ya, begitulah. Terima kasih PM kerana memberi tambahan 1 cuti Hari Malaysia. Macam dihargailah macam keprihatinan kepada kita masih yang bekerja harian. Kerajaan negeri sedia naik taraf fasiliti kreatif, sokong pusat latihan serta inkubator kandungan. Kesediaan diselaras menerusi kerjasama agensi persekutuan seperti Finas yang menyediakan dana kandungan kreatif di KK. Jelas Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, inisiatif Pelan Induk Sabah Maju Jaya SMJ turut memberi tumpuan pembangunan ekonomi digital serta industri kandungan kreatif. Pemerkasaan sedemikian berupaya membantu penggiat seni serta produksi tempatan menghasilkan kandungan beridentitikan negeri di bawah bayu. Perhatian diberi merangkumi lebih 30 etnik dan lebih 200 sub-etnik. Komitmen diyakini menjadi pemacu baharu ekonomi serta pemangkin pembangunan naratif budaya Borneo ke persadaran nasional dan antarabangsa. Literasi serta kesedaran digital dalam kalangan komuniti di negeri ini diperkukuh menerusi kempen internet selamat. Sesi kesedaran keselamatan dalam talian, aktiviti interaktif serta latihan kepada guru antara pengisiannya. Kempen telah dirasmikan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil di SMK St. Mary Limbahau, Papar. Pendekatan strategik MCMC ini membolehkan mesej keselamatan digital disampaikan secara berkesan kepada kumpulan sasar. Kempen disambut baik dengan rata-rata berpandangan memperoleh pengetahuan dalam mendepani cabaran cyber. Kami buat program tentang kempen internet selamat. Kalau macam saya dapat tu, saya akan bertindak segeralah. Macam lapor kepada ibu bapa dan lapor kepada pihak polis untuk tidak mencemarkan nama baik sama untuk menjaga mental lah. Kami bermain menjawab soalan tentang kempen internet selamat dan kami belajar untuk selamat tentang internet. Ya, mencegah. Dan dia mengajar saya tentang kegunaannya dengan betul dan tidak boleh salah guna dia tentang internet. Sebab jika kita salah guna internet, dia boleh membawa keburukan kepada kita dan orang lain juga. Saya berharap
mereka kepada kamu yang di luar sana supaya tidak terpedaya kepada orang yang kamu tidak kenali, dan jangan sesekali terima mesej atau klik pautan yang daripada orang yang kamu tidak kenali. Bagi memberi keselesaan kepada peniaga serta pengunjung, 2.4 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf ke Payan Square. Jadi ini merupakan sebahagian daripada usaha sama, kerjasama untuk memastikan usahawan tamu kita di Bella dalam masa yang sama kita menaik taraf kawasan ini bukan hanya untuk tujuan keusahawanan. Ianya boleh digunakan apabila siapnya nanti ianya boleh digunakan untuk pelbagai program kemasyarakatan lain. Beliau memaklumkan usahawan tamu turut diberi tapak sementara sepanjang kerja-kerja pembinaan di lokasi berkenaan. Semalam kita mengenali sisi saintifik darah jarang jumpa. Dalam siri kedua, kita temui wajah-wajah sebenar yang menyimpan harapan padanya. Setiap tetisan darah membawa cerita. Ikuti perkongsian Serina Olivia Chong. Azizi Mokti, 37 tahun, anak jati Beaufort. Mula menderma darah sejak tahun 2006. Ketika itu hanya sekadar suka-suka. Tanpa diduga, tubuhnya menyimpan sesuatu yang sangat bernilai. Selepas lebih 10 tahun menderma, baru dia dimaklumkan bahawa darahnya tergolong dalam kumpulan O dengan fenotip R1JK3, antara yang paling sukar ditemui. Kalau dalam keluarga saya, setakat inilah, hanya saya ada darah begini. 2021 baru dia punya sistem untuk tahu darah tu darah jenis jarang. Tapi bila kita dapat ni benda, ada benda begini boleh sharing. Kini, setiap kali diminta, Azizi tampil tanpa ragu. Darahnya bukan mudah diperoleh, tapi sentiasa ada yang memerlukan. Namun, sebagai pemilik darah jarang, dia tidak boleh menderma sesuka hati. Memang doktor suruh jaga kesihatan. Pasal derma darah dah boleh ada sakit. Kalau doktor panggil lah kan untuk hari yang mau menderma tu, tiba-tiba hari sebelum dah kita demam ataupun selesma. Doktor memang hol lah. Bagi Azizi, derma darah bukan sekadar memberi. Ia mendidik, ia mengubah cara melihat dunia, mengajar erti tanggungjawab terhadap insan yang tak pernah dikenali. Marilah menderma darah dan menyelamatkan nyawa. Siapa tahu anda mungkin di kalangan mereka yang mempunyai darah jarang dijumpai seperti saudara Azizi. Di Tuaran, seorang bapa Jahinin Tamin berjuang demi 2 anak. Nur Arifah Hazwani 15 dan Muhammad Hashim 9 tahun penghidap thalassemia. Mereka memerlukan darah dengan fenotip yang sangat khusus. Arifah berdarah O positif R1, manakala Hashim B positif R2. Tanpa darah yang sesuai, nyawa mereka dalam bahaya. Cabaran paling besar kami adalah kekurangan penderma darah yang sesuai dengan darah anak kami. Sebab darah pesakit thalassemia ini agak special di mana sekiranya kod darah dia tidak matching, memang tidak boleh terima sembarang darah lah. Bagi Jahinin, darah adalah nadi kepada rutin anak-anaknya. Bila ada bekalan, mereka boleh ke sekolah. Bila tiada, mereka lemah, tak bermaya. Sebagai bapa, dia hanya mahu anaknya hidup seperti biasa dan dia percaya masih ramai wira di luar sana sudi menghulur harapan melalui satu beg darah. Bayangkan jika anda atau ahli keluarga salah seorang pesakit yang memerlukan darah jarang jumpa seperti anak-anak Jahinin. Hakikatnya,
Ramai sedang menunggu penderma yang tidak dikenali. Mungkin anda salah seorang penyelamat yang dinanti. Serina Olivia Chong, RTM. Baik, setakat ini sahaja perkongsian negeri di bawah bayu Malaysia Madani rakyat disantuni. Otto. Baik, terima kasih Anne langsung dari Sabah.